Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Malah topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara ini ialah pasca pemilihan UMNO selepas biduk berlalu. Ini saya kira cukup menarik dan penting sebenarnya. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Tan Sri Syarif Samad yang merupakan pengerusi jawatan kuasa pemilihan UMNO 2023. Jadi Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat ya, Tan Sri? Ya, Alhamdulillah. Sehat-sehat orang tua lah. Ini pun Alhamdulillah lah saya dapat jemputan untuk hadir malam ini. Dan kami cukup berterima kasih kerana Tan Sri sudi menerima jemputan kami ini untuk dalam ruang masa bicara ini. Bantahan. Kita baru adakan pemilihan di peringkat bahagian. Maknanya 3 hari yang kita benarkan ialah untuk mendengar bantahan. Bantahan ni, jadi hari ini hari yang kedua, Ahad, Isnin, besok hari yang terakhir. Jadi setakat hari ini dah 22 bantahan yang diterima daripada 189 yang mengadakan persidangan. Dah 22. Dan tentunya ia menunjukkan kegairahan di peringkat bahagian dan sungguh pun kadang-kadang kegairahan ini patut membuatkan kita rasa lebih ceria kan. Tetapi saya rasa ada sedikit rasa kesedihannya melihat persaingan yang agak sengit penawaran kita kata penawaran diri dan patutnya dipilih lah. Tetapi yang saya lihat bahawa daripada 110,231 perwakilan yang terlibat, maknanya 110,000 perwakilan yang terlibat, kita mempunyai kuantitinya, jumlah yang besar. Dan malangnya kita tak mempunyai peluang atau masa yang cukup untuk meningkatkan kualiti atau iaitu bukan salah mereka, bukan makna mereka tidak ada kualiti, tapi ini merupakan akar umbi sebenar kepada UMNO. Jadi kerana mereka terlibat dalam pemilihan jawatan-jawatan besar dalam UMNO di peringkat nasional, di peringkat bahagian dan sebagainya. Dan tentunya kita hendakkan supaya mereka mempunyai kefahaman yang jelas dari segi tata etika, makna dari segi peraturan mesyuarat. Kerana bukan sahaja calon yang harus mengetahui tentang tata etika, tetapi orang yang mengundi, perwakilan yang mengundi pun patut memahami tentang tata etika dan boleh menghukum ataupun tidak mengundi terhadap calon-calon yang menawari. Dan selain daripada itu, saya melihat bahawa dalam mereka proses pertandingan ini ada sampai pecah setengah bahagian tu sampai pecah dua lah kan, dari segi sokongan kepada calon yang menawari. Mungkin menang dengan 4 undi 10 undi kan. Jadi mana dah jadi 50-50 lah. Dan sama ada boleh bertaut kembali yang Syakawi selepas biduk berlalu. Itu satu di mana mereka yang sudah dipilih mampu membawa balik mereka bersama dan menjadi balik sebagai satu pasukan yang kuat. Betul. Maklumlah manusia ni kadang-kadang apabila dah diapi ataupun dirasukkan, kalaulah terlalu kuat kempen itu, mungkin ini akan bawa kepada perpecahan dalam parti. Jadi insya-Allah saya punya harapan bahawa kerana kita masa kempen tu tak lama. Jadi dan kita tata etika yang menjadi panduan kepada calon-calon, kita minta supaya tidak memfitnah atau tidak menimbulkan menghina penghinaan kepada calon lawan. Jadi saya nampak daripada
aduan yang diterima mungkin taklah banyak dari segi soal fitnah ataupun penghinaan terhadap calon lawan. Jadi dari segi konteks itu kemungkinan untuk bertaut kembali itu boleh dapat. Pasal bila tak dirasuk, tak difitnah lawan kita. Jadi itu mungkin membolehkan perwakilan ataupun ahli-ahli UMNO di bahagian-bahagian yang berkenaan dia tak adalah sampai membenci benci kepada seseorang itu kan. Jadi yang menang pun yang kalah mungkin boleh terima atau yang tak melihat calon mereka menang boleh terima yang menang dan bersatu kembali. Okey, apa ni Tan Sri, kita akan sambung lagi. Tapi saya juga nak ingatkan kepada anda yang sedang mengikuti program Ruang Bicara malam ini, anda juga sebenarnya kami beri ruang dan juga peluang untuk bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita ini. Jadi jangan lupa, dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, kembali semula kepada pemilihan UMNO 2023 yang sudah pun selesai sebenarnya. Tetapi macam Tan Sri sebut tadilah, masih lagi ada 3 hari untuk proses melihat. Sehari lagi. Tinggal sehari saja lagi. Tapi yang saya ingin tahu ialah selalunya lah dalam bantahan ini apa isu yang dibangkitkan sebenarnya Tan Sri yang perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak Tan Sri sendiri. Dia ada perkara-perkara yang melanggar peraturan. Umpamanya tidak kepuasan hati apabila kertas undi umpamanya melebihi daripada perwakilan yang ada. Soal itu mungkin kita kena siasat lebih dan juga mungkin ada juga di peringkat bahagian satu bahagian itu di mana cawangan, kerana pemilihan ni bermula sebenarnya di peringkat cawangan, di mana urus setia bahagian atau pihak kepimpinan bahagian yang sedia ada dia menukar-nukar ataupun mengambil tindakan untuk melarang cawangan yang sah patutnya hadir. Dia letakkan cawangan, melepaskan cawangan yang memihak kepada dia. Jadi banyak yang kita akan timbangkan dari segi satu dari segi peraturan, dari segi peraturan, dari segi proses, dan juga dari segi kelakuan calon yang itu yang menang umpamanya kalau ada aduan terhadap calon yang menang itu. Jadi ada umpamanya satu perkara yang pernah saya timbulkan di mana calon itu terang-terang menawarkan kewangan kepada UMNO, kepada badan UMNO itu sendiri kalau dia menang. Jadi dia hujahkan bahawa ini tak salah pasal dia bukan menang. Dia tetapi dia berjanji untuk memberi 30,000 umpamanya kepada pemuda wanita kan, kalau dia dipilih. Itu pun menjadi tawaran secara wang kan. Jadi itu perkara yang telah kita rojokkan kepada lembaga disiplin, tetapi lembaga disiplin tak sempat membuat keputusan dan maknanya calon itu bertanding dan dia menang. Jadi adalah aduan terhadapnya kerana dia membuat tawaran duit kewangan kepada sayap kalau dia menang kan. Jadi antara kempennya jadi akan timbul isu-isu seperti inilah. Mungkin ada soal politik wang ke, ataupun soal dia membawa rombongan ke, membuat janji dan sebagainya, ataupun melakukan sesuatu. Tetapi perkara-perkara ini kita rujuk kepada lembaga disiplin. Pasal kami melihat kepada proses perjalanan mesyuarat itu, perjalanan pemilihan itu, yang sebab itu di setiap bahagian yang mengadakan pemilihan, kita ada juga wakil-wakil kita yang hadir di dalam perwakilan itu yang memantau perjalanan proses pengundian supaya ia patuh kepada peraturan mesyuarat. Kalau ada yang melanggar peraturan mesyuarat ini dan didapati ialah positif tentang apa bentuk bantahan yang dikemukakan,
Apa yang akan berlaku selepas ini? Apakah pemilihan semula akan dibuat ataupun dia macam mana? ada kemungkinan pemilihan semula, ya. Ada juga kemungkinan pemilihan setakat mungkin jawatan, ya. Kalau sebab-sebabnya, kaedah-kaedahnya mungkin terhad kepada jawatan itu sahaja. Dan juga kalau terlalu berat, mungkin kena bermesyuarat semula, ya. Tetapi saya lihat bahawa yang menjadi pertikaian, kalau ada pertikaian, ialah tentang agenda pemilihan. Jadi kalau agenda yang 1 sampai 8 telah dilaksanakan dengan baik, jadi yang soal agenda ke-9 iaitu pemilihan, itu sajalah yang perlu diadakan semula. Okey, saya juga nak bertanya sesuatu yang ialah ini menjadi mainan sebenarnya di kalangan pemerhati politik, terutamanya yang berada di luar UMNO. Mereka melihat bahawa bila tidak ada pemilihan untuk jawatan presiden dan juga timbalan presiden, dikatakan mungkin kemeriahan proses pemilihan itu agak menurun. Tetapi mungkin Tan Sri ada pandangan yang tersendiri. Dia soal pemilihan ni bukan satu yang harus meriah, ya. Ia satu yang serius yang patut diambil berat dan diputuskan dengan bijaksana dan kewarasan, ya. Jadi saya tidak pernah melihat kemeriahan menjadi satu keperluan dalam pertandingan, maupun dari segi pilihan raya umum, pilihan raya kecil, ya, apatah lagi di dalam parti. Kerana kemeriahan yang menjadi masalah dengan kemeriahan ini ialah apabila adanya soal imbuhan, adanya soal faedah diri sendiri dan sebagainya, dan tata etika UMNO itu dalam soal pemilihan ialah meletakkan supaya pemimpin yang menawar diri itu faham tentang seriusnya soal pertandingan ini, soal pemilihan ini, dan perwakilan yang memilih pun juga harus memahami bahawa ia satu tanggungjawab yang berat, satu amanah. Bukannya kita nak tengok sama ada kita ni boleh pergi ke luar negara ke, boleh pergi ke Jakarta ke, pergi ke Bangkok ke. Itu yang kita memang tolak sama sekali. Jadi sebab itu kita tak boleh mengukur pemilihan ini sebagai sama ada ia lebih meriah pada dulu. Kalau dulu sebelum Datuk Seri Najib mengenalkan pemilihan yang oleh Akaumbi 110,000 dalam keadaan ini, kita melihat ianya sungguh meriah, ya, berebut-rebut orang untuk menjadi perwakilan yang pergi ke Perhimpunan Agung UMNO Malaysia, kerana disitulah akan berlakunya pemilihan, dan ia sungguh meriah kerana adanya janji ataupun terhidu akan ada habuan, ya. Jadi sebab itu bila diadakan secara yang lebih luas, melibatkan kepimpinan daripada peringkat cawangan-cawangan dalam soal pemilihan, dan bukan diserahkan kepada wakil-wakil, jadi rebutan dan kemeriahan itu kurang lagi, kan. Jadi maknanya kita mengadakan pemilihan ini berasaskan kepada peraturan, rules based. Jadi kena ada tata etika dan ada kaedah, dan di mana diletakkan pengurusi tetap, peranan pengurusi tetap untuk mengendalikan pemilihan dengan baik. Malangnya, ya, kita daripada tahun 2018 kita dalam UMNO ni memang terlibat dalam politik negara yang daripada pilihan raya kecil sampai satu pilihan raya kecil, lepas tu ada langkah syaratan bertukar kerajaan. Jadi sebab itu saya lihat peranan UMNO itu sendiri dari segi ibu pejabatnya tak sampai kepada meningkatkan kemampuan dan memberi latihan kepada pengurusi tetap, timbalan pengurusi tetap, dan juga para perwakilan. Ya, jadi kalau adanya kelemahan, saya rasa kerana kita pertamanya tak agak sibuk dan
tertarik kepada apa yang berlaku dalam politik negara dan juga dalam UMNO, dan juga tidak dapat kita memberi latihan dan pendidikan yang sewajarnya, yang sepatutnya yang sepatutnya kerana kita satu organisasi yang besar. Ya, betul. Dan sebab itu baru ini kita ada umpamanya jawatankuasa pemilihan UMNO di peringkat pusat. Dulu ada jawatankuasa bantahan, tapi sekarang ni kita juga letakkan jawatankuasa pemilihan UMNO di peringkat bahagian, sampai ke bahagian 189 bahagian, yang kita letakkan wakil-wakil JPU yang kita panggil JPU, dan ia dapat, dan kita pula tak sempat tidak ada masa yang banyak untuk juga melatih JPU kita yang macam kita ni macam SPR untuk UMNO lah kan. Tetapi dalam keengkangan atau kelemahan itu saya nampak perjalanannya menesabah lah, hanya kita akan membuat rumusan-rumusan yang akan kita bentangkan kepada Majlis Tertinggi untuk menimbangkan. Umpamanya kalau dilihat kepada tata etika UMNO, penggunaan media sosial dilarang kan, tetapi saya cadangkan kepada Majlis Tertinggi dan mereka bersetuju supaya media sosial yang positif, maknanya yang menyokong kepada calon, bukan yang fitnah. Kalau guna media sosial untuk fitnah, untuk menghina calon lawan, memang salah lah. Tetapi untuk digunakan media sosial ni bagi kaedah mengenalkan diri, mempromosikan diri, dan nampaknya ramai yang pakai, dan berkesan juga, berkesan. Tetapi kita tak boleh, seorang calon tu tak boleh bergantung hanya kepada media sosial. Masih lagi perlu untuk menyentuh akar umbi. Sebab tu kita tengok setengah tokoh yang menang dalam Majlis Tertinggi di peringkat nasional tetapi tewas di peringkat bahagian. Jadi dia kata okey, tempat lain penyokong dia memberi undi kepada dia, tetapi di tempat sendiri bila bertanding di peringkat bahagian, dia kalah kerana tak cukup untuk menyentuh dari segi bersemuka. Okey, Tan Sri, sabar sekejap, kita akan sambung lagi. Tapi kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda yang sedang bersama kami di ruang bicara ini, anda juga seperti yang saya sebut di awal-awal tadi, dialu-alukanlah untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini di ruang bicara, iaitu pasca pemilihan UMNO selepas biduk berlalu. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Tan Sri Syarif Samad, iaitu pengerusi jawatankuasa pemilihan UMNO 2023, kerana kita masih lagi bercakap tentang pasca pemilihan UMNO selepas biduk berlalu. Baik, Ridwan dari Pulau Pinang difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Ya, Assalamualaikum Tuan Sekawi dan ahli panel. Waalaikumsalam. Ya. Okey, saya ada beberapa persoalan. Yang pertama, saya tengok pemilihan pemilihan jawatankuasa tertinggi kan. Saya tengok buat secara fizikal. Ini saya cadangkan boleh kita buat secara online supaya kita dapat jimatkan wang dan tenaga. Okey. Ini saya punya cadangan tu yang pertama. Okey, yang kedua, saya tengok pada segi integriti. Saya tengok dari integriti, walaupun jawatankuasa disiplin mengambil tindakan terhadap ahli-ahli yang terlibat dalam isu rasuah tetapi kita nampak ahli-ahli yang terlibat tu yang terlibat dengan rasuah tu, dia orang boleh bertanding semula. Patutnya orang yang dah terlibat dengan rasuah tu patutnya tidak boleh tanding semula, sebab kalau kita untuk menjaga integriti parti. Itu yang kedua. Ahli panel ulah. Okey, yang ketiga, kita tengok ada pemilihan jawatan presiden kan. Saya tengok jemaah menteri yang terpilih hanya seorang. Adakah dengan terpilihnya jemaah menteri seorang tu memberi ketidakpuasan kepada
ahli UMNO yang lain lah terhadap apa UMNO mungkin apa dari segi prestasi lah untuk ahli panel ulas dalam ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi kalau anda yang lain pun mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat guna dua talian yang kami sediakan kepada anda 03 2697 9767 03 2697 9768. Jadi mungkin Tan Sri nak respon kepada apa yang disebut oleh pemanggil kita sebentar tadi, Ridwan dari Pulau Pinang. Dia cadangan ataupun pemikiran tentang penggunaan online. Ialah mungkin dapat dilihat dari segi kesesuaian dengan keadaan masa. Tetapi ia juga memberikan satu ada bahaya-bahayanya, kerana apabila dilakukan oleh secara online, pertamanya tak semua tak semua mungkin 10% yang tak biasa dengan kaedah ini. Yang pertama, yang kedua ada juga kemungkinan dari segi perhubungan sistem digital kita tak meluas seperti mana satu negara lah, katakan daripada Sabah dan juga di Kelantan dan negeri-negeri yang lain, kawasan-kawasan yang berdalaman mungkin dari kalau Pulau Pinang, Kuala Lumpur, ia tak menjadi masalah. Dan kalau saya dengar tentang parti yang lain yang pernah menggunakan online, dia ada juga masalah setelah diaudit, menimbulkan masalah yang tak terjawab. Hanya tak dihebahkan kerana dah menjadi parti kerajaan. Jadi buat saya lah, bila diadakan sistem pengundian di mana satu bahagian memberi satu undi, dia dan dikumpulkan mereka yang mengundi itu di dalam satu ruang, ia juga dapat mengekalkan hubungan antara mereka. Kata kita melakukan pemilihan itu dalam perwakilan, maknanya ada melalui perwakilan, bincang agenda dan sebagainya, dan kemesraan dan hubungan antara ahli bersemuka sesama mereka dalam membuat keputusan. Itu elemen human touch itu masih kuat, masih kuat, dan kemesraan di peringkat bawah tu dapat kita kekalkan. Itu dari segi online. Dari segi soal integriti calon, dia ada dua aspek, bukan saja dari segi dihadapi oleh dengan tuduhan mahkamah ataupun melakukan rasuah. Mereka yang mana yang sudah pun dibicara umpamanya tidak lagi ataupun didapati bersalah, tidaklah bertanding. Kalau bankrupt atau ada kes jenayah dan sebagainya, taklah boleh menjadi calon dan tidak boleh juga mengundi. Dari segi itu, walaupun sebagai bankrupt, you boleh sebagai muflis, you masih lagi boleh lagi mengundi. Jadi soal integriti calon akan ditentukan oleh sistem kehakiman. Umpamanya saya tak bertanding, tetapi bukan kerana saya ni satu ketika hadapi dengan tuduhan di mahkamah, setelah pun diselesaikan, tetapi bukan kerana itu yang saya tak bertanding di peringkat bahagian ataupun peringkat majlis tertinggi. Hanya saya buat keputusan bahawa saya tidak mahu bertanding. Dan satu lagi soal integriti calon ialah bila dia melakukan rasuah, sogokan ataupun amalan untuk membeli dan mempengaruhi pengundi melalui imbuhan dan sebagainya. Itu terdapat dalam tata etika UMNO itu sendiri. Dan ketiga ialah dia menjadi ahli di parti yang lain. Umpamanya kadang-kadang kita lihat bahawa di Sabah umpamanya ada keadaan di mana mereka yang menjadi calon ni melompat daripada satu parti ke satu parti dan masih lagi berada atau pernah berada dalam parti lawan umpamanya. Jadi integriti politik itu pun juga mustahak. Dan ini kita
lakukan tapisan. Mungkin kita tak tahu pada hari ini, tetapi dalam aduan yang akan datang ia akan berlaku. Jadi soal integriti ini bukan sebenarnya soal rasuah. Rasuah akan orang yang tak ada jenayah tak dihukum sebagai dari segi jenayah rasuah. Dia mungkin melakukan perbuatan yang melanggar tata etika. Itu ada ditangkap dalam soal dalam tata etika UMNO, ya, dan juga integriti politik pula, kan. Dia bersama dengan parti lawan. Yang ketiga soalannya, yang ketiga tu mungkin kita jawab sebentar saja lagi Tan Sri, kerana kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Baha dari Kuala Lumpur bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sakawi. Ya. Wah, malam ni isu UMNO lagi Sakawi ya. Masih lagi. Alhamdulillah. Ya. Okey, Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Ini orang lama ni, betul-betul orang veteran betul ni. Betul. Sihat dah Tan Sri ya. Alhamdulillah, sihat dah adanya. Okey, alhamdulillah. Okey Tan Sri, berkenaan dengan tajuk malam ni ya Tan Sri ya. Saya nak tanya pendapat Tan Sri dan juga mungkin betul Tan Sri lah sebagai orang veteran ya. Okey, yang pertama sekali Tan Sri ya, berkenaan peranan veteran tu Tan Sri. Sebab saya nak tanya juga dengan fungsi veteran kan, tapi tak sempat. Peranan veteran sebelum ni dan mungkin selepas ni, adakah dia ni satu entiti yang sama dengan sayap ataupun seiring dengan majlis tertinggi ataupun macam mana? Sebab saya lihat pemilihan kali ini veteran nak ambil alih dari segi pengurusan pemilihan ni kan. Jadi saya pun tak tahu sebab ada juga wakil veteran yang bertanding di jawatan timbalan fungsi tetap dan juga lain-lain. Dan juga kita nak tahu jugalah adakah umur veteran ni macam mana, 60 atas ke ataupun ni sebenarnya. Okey, yang kedua ni Tan Sri, berkenaan dengan pemilihan yang baru-baru ni kan, kenapa ada dua perbezaan dari segi kita nak pengenalan calon. Saya tengok di peringkat majlis tertinggi, dia orang boleh turun ke bawah, pergi ke negeri-negeri. Tapi kita di bahagian ni, saya lihat kita tak boleh nak kenalkan calon-calon di cawangan-cawangan. Hingga macam dah melanggar etika pula Tan Sri. Dia orang pergi jumpa susuk apa semua kan. Tapi kita di cawangan ni pun kita nak tahu juga calon yang bertanding tu, sebab dia orang pun tak pernah turun ke bawah. Jadi dah jadi satu masalah pula tu. Dah mulalah dia orang ni main cai lah, main grup lah. Jadi kita pun masalah tentang tu Tan Sri. Dan lagi yang satu Tan Sri, saya nak tanya, tadi Tan Sri kata segala bantahan ke apa akan pergi ke veteran. Jadi adakah veteran yang menyiasat atau buat keputusan ataupun pihak lain seperti lembaga disiplin yang akan buat keputusan. Itu saja soalan saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Sakawi. Ya. Sama-sama. Sakawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Baha dari Kuala Lumpur. Banyak betul persoalan. Sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Baha, Tan Sri, ini satu lagi isu yang dibangkitkan oleh Ridwan awal tadi. Ini tentang jawatan presiden yang tidak rasanya kita dah sebut tadilah yang tidak dipertandingkan kali ini, presiden dan juga timbalan presiden sebenarnya kan. Ya, saya ada sebutkan bahawa ia menjadi keputusan daripada Perhimpunan Agung. Jadi kalau kita nak bicarakan, nak petikaikan, yalah kita melanggar. Kita pun dah dibuat keputusan ramai dan sama ada kita nak berbahas tentang perkara itu. Tetapi bagi saya lah, ia tidak merugikan parti kerana kita berfikiran tentang soal pilihan raya yang akan datang. Masanya ada lagi 5 tahun lagi. Maknanya bukan soal hari ini. Dan dalam UMNO itu sendiri, ialah kepimpinan secara bersama, kolektif, sekumpulan. Dan kalau kita lihat kepada anggota ataupun mereka yang terpilih sebagai naib presiden, ia membawa kepada
satu keadaan yang bukan orang kata sama saja, ya. Seorang menteri besar dan seorang lagi ialah menteri pusat, dan ketiga ialah seorang ahli korporat, tetapi ahli parlimen. Dan walaupun menteri kalah umpamanya, ia bukan bermakna bahawa ahli menolak menteri, ya. Jadi sebab tu saya tak silap saya Ridwan daripada Pulau Pinang menyoalkan mengapa ada menteri yang tak menang, ya. Adakah ini merupakan satu penolakan kepada peranannya atau kedudukannya sebagai seorang menteri. Jadi tetapi bagi saya ada satu yang mustahak kita ingat, bahawa pada 2018 pemilihan ketika itu hanya dua orang saja, ya, yang menjadi ahli parlimen, ya. Seorang lagi, Datuk Seri Khalid Nordin, bukan ahli parlimen, dan dua naib presiden ahli parlimen. Timbalan presiden pula ialah ahli Dewan Undangan Negeri, ya. Dan kita melihat adanya konflik di antara ahli parlimen, ya, dan juga ahli majlis tertinggi dengan majlis tertinggi. Adanya konflik di antara mereka yang menjadi ahli parlimen dan mereka yang bukan menjadi ahli parlimen. Dan seolah parti dan kerajaan itu terpisah, ya, sehingga kan ditimbulkan hujah-hujah yang mengatakan kami ahli parlimen, kamilah yang memilih Perdana Menteri, ya, bukan majlis tertinggi, bukan parti. Tetapi ia konflik seperti ini, saya ingat dalam keadaan pemilihan tahun ini dapat diredakan kerana presiden ahli parlimen, timbalan presiden pun ahli parlimen, naib presiden dua ahli parlimen, dan seorangnya ialah menteri besar, ya. Jadi bermakna yang kita nak tengok ni bukan kepada kedudukan sama ada seorang itu menteri atau tidak, lebih kepada sama ada dia menjadi ahli parlimen. Pasal kita ni kerajaan yang berkongsi, kan. Tanpa UMNO umpamanya tidak adalah kerajaan perpaduan. Tetapi keadaan politik tak boleh kita kata tidak akan berubah, pasal berbagai-bagai perkara yang akan berlaku, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik yang lain, ya. Jadi yang penting sebagai sebuah parti, saya ingat kepimpinan dalam parti itu harus dapat melibatkan seberapa ramai di kalangan ahli parlimen, bukan sangat menteri, ya. Kerana nak jadi menteri pun boleh menjadi sebagai senator umpamanya, tetapi kalau sebagai ahli parlimen yang dipilih, kedudukan itu lebih kuat. Dan parti juga sekarang ini ada hubungan yang agak lebih baik dengan pemimpin-pemimpin parti yang duduk dalam kerajaan. Jadi itu yang kaedahnya sudah berubah, ya, digunakan kaedah di mana adanya mesyuarat umpamanya, perbincangan pre-council pagi sebelum mesyuarat kabinet, jemaah menteri, menteri-menteri UMNO duduk semeja membincangkan perkara yang akan dibincangkan dalam jemaah menteri. Jadi kita lihat adanya perubahan di mana pengaruh parti itu terhadap ahli parlimen lebih mantap kalau berbanding pada dulu, ya. Itu komen saya lah, pandangan saya kepada perubahan yang sudah berlaku semenjak PRU ke-15. Bahar dari Kuala Lumpur tadi, Tan Sri, ini pun sesuatu yang mungkin boleh saya jelaskan sikit soalan yang ketiga tu. Ada lagi, bahawa ini bukan maknanya bantahan itu pergi kepada veteran. Saya pun bukan ahli ataupun terlibat dengan veteran UMNO. Saya tak memegang apa-apa jawatan. Walaupun saya veteran, saya tidak berada dalam veteran UMNO. Yang semua bantahan akan disampaikan kepada jawatankuasa pemilihan UMNO. Dalam jawatankuasa pemilihan UMNO ini, setiausanya ialah daripada veteran UMNO, ya. Tetapi jawatankuasa bantahan bukan dikuasai oleh veteran UMNO, malahan adanya peguam yang datangnya daripada lembaga disiplin yang duduk di situ. Jadi
bantahan kita yang datang bukan pergi kepada veteran, tidak. Veteran pun bukan menjadi seperti setaraf seperti pemuda ataupun sayap wanita atau sayap putri ataupun wanita, tidak. Kami ni veteran ini ialah satu perkumpulan ahli UMNO, pemimpin UMNO yang lama-lama yang tidak lagi mempunyai jawatan, tidak lagi nak bertanding, tidak lagi nak menawar diri, dan walaupun dia veteran, tetapi kalau dia menawar diri untuk jawatan pengurusi tetap umpamanya, ialah biasa, yang dah lama ni dia tawarlah diri untuk jawatan pengurusi tetap, tetapi dia tidak akan terlibat dalam peranan JPU, jawatan kuasa pemilihan UMNO, dalam bahagian yang berkenaan. Maknanya bukanlah veteran ni menguasai, dia membantu jawatan kuasa pemilihan UMNO di peringkat bahagian-bahagian, dan ada juga yang bukan pun ahli veteran, dia bukan veteran UMNO, veteran sebagai satu kumpulan, Jadi tak betul lah kalau kita anggapkan bahawa bantahan ini akan disampaikan kepada veteran. Tidak. Jawatan kuasa pemilihan UMNO, saya pengurusinya, setiausanya memang betul daripada veteran UMNO, tetapi jawatan kuasa bantahan yang mengkaji bantahan itu secara detail datangnya daripada lembaga disiplin. Dan kami duduk dari segi jawatan kuasa pemilihan UMNO melihat kepada proses, dan melihat kepada peraturan, patuhan kepada peraturan, tetapi dari segi soal disiplin ataupun tindakan disiplin, sama ada nak digantung, nak diberi amaran, nak dibawa kepada majlis tertinggi untuk dipecat sebagainya, masih lagi berada di bawah tanggungjawab dan peranan jawatan kuasa disiplin. Okey, kita akan jawab lagi persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berehat dulu buat kali terakhir, dan kembali nanti. Tak banyak lagi masih yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang insyaAllah sempat saya kongsikan bersama tetamu yang berada di studio, iaitu yang berbahagia Tan Sri Shahriz Samad. Kita rehat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Kita hampir di penghujung sebenarnya. Tapi sebelum itu, Tan Sri, selengkap ringkasnya lah jawapan Tan Sri kepada apa yang dibangkitkan oleh Bahar dari Kuala Lumpur tadi. Ini tentang pengenalan calon lah. Ini pun penting, ada perbezaan dia kata, terutamanya di bahagian tak boleh memperkenalkan. Mungkin dia memanglah patutnya acara untuk mengenalkan calon di peringkat bahagian ni, sama ada jawatan ketua timbalan, ahli jawatan kuasa bahagian dan sebagainya, sepatutnya dilakukan oleh bahagian. Ia boleh dilakukan secara serentak dengan cabutan nombor, pasal bila kita ada calon, kita menawarkan diri, kita nakkan nombor kita dari susunan 1, 2, 3 ataupun 1 sampai 45 ke 60 ke kan. Jadi cabutan nombor itu boleh dijadikan sebagai proses untuk pengenalan calon satu. Dan kami sedar bahawa ianya menjadi kengkangan, umpamanya tak semua yang akan datang, susah nak datang dan sebagainya, dan mungkin keperluan untuk mengadakan majlis itu pun satu masalah, pasal perlukan duit kan. Jadi sebab itu penggunaan media sosial bukan hanya terhad kepada calon nasional, calon di peringkat bahagian pun boleh menggunakan media sosial. Media sosial ni bukan saja soal Instagram ataupun Facebook, tetapi juga WhatsApp, kita boleh menghantar umpamanya pesanan kita kepada perwakilan di mana kita kenal atau tahu tentang nombor telefon mereka. Jadi media sosial ni bukan hanya kepada video ataupun internet yang lain, tetapi termasuk juga pesanan, WhatsApp, hantar gambar dengan melalui WhatsApp dengan nombor kita dan sebagainya. Tetapi kengkangan bahagian tentulah kena diambil kira. Namun
pengenalan calon peringkat nasional dianjurkan oleh perhubungan negeri. Baik, kembali semula kepada yalah, ini sebagai seorang ahli politik yang saya anggap cukup veteran sebenarnya. Kalau kita, apakah Tuan Sri merasakan kita memilih tentang tajuk yang cukup penting sebenarnya pasca pemilihan UMNO selepas biduk berlalu, memanglah kita mengharapkan bahawa Kiambang akan bertaut, tetapi selalunya pada pengalaman Tan Sri sendiri akan berlaku ke perpecahan apabila ada calon-calon yang mereka sokong, yang mereka harapkan tidak berjaya dan sebagainya, perasaan merajuk dan sebagainya. Saya punya fahaman lah dari segi pertandingan ni. Ia menimbulkan masalah apabila orang yang menang berdendam, ya. Orang kalah berdendam, menjadi perkara biasa. Mungkin dia boleh merajuk, tetapi waktu tempoh merajuk tu kita harap taklah berpanjangan, kan. Dan sebab tu saya awal-awal tadi kata, yang saya perhatikan, kempen yang mencaci, memfitnah, menghina taklah menjadi satu yang biasa. Ia tak berlaku berlawasan. Ada setengah tempat dan ada 2-3 tempat yang saya tahu berlaku. Jadi bila kempen tu yang semasa bertanding, masa menawarkan diri pemilihan ini tidak masih terkawal dalam kotak tata etika UMNO, perpecahan itu mungkin dapat kita bendung, ya. Kerana perpecahan itu akan berlaku, yang lebih bahaya ialah di peringkat perwakilan, ya. Kalau perwakilan tak hasut umpamanya untuk membenci calon, ya. Dia hanya memilih A kerana dia rasa A yang lebih layak, dia memilih B kerana B itu juga ada kelayakan, ya, dan tidak kerana berasaskan kepada fitnah, tidak ada kerana hasutan dan sebagainya. Jadi tidaklah perwakilan pula yang berpecah, ya. Itu saya punya fahaman. Dan lebih lagi bila yang menang pula, ya, tidaklah pula membalas dendam kepada yang kalah. Itu juga mustahak. Kalau kalah, orang yang kalah ni tertewas, dia nak marah, biasalah, kan. Tapi yang menjadi punca banyak masalah, kalau kita lihat umpamanya dalam pertandingan pada masa-masa yang lalu, ialah bila yang menang pula membalas dendam kepada yang kalah, orang yang lawan dia. Yang mencabar dia. Engkau ni berani cabar aku, jadi aku ajarkan kau. Itu yang menjadi susah. Itu yang menimbulkan perpecahan. Jadi manusia ni, saya ingat, dan amalan kita mengikut agama kita, kenalah kita reda, kan. Kalau kita tak reda, macam mana kita kata kita ni seorang Muslim, ya? Jadi kenalah kita reda ketentuan ilahi, ketentuan Allah, dan kalau bukan dah tak jadi ketentuan, dan kita kalah, janganlah rasa itu. Dan kita tak umpamanya dorongan kita ialah kerana kita ni tak jadi calon dalam pilihan raya. Kita membawa perasaan marah itu, bermakna kita tak reda, ya. Dan dalam kita sebagai orang Melayu yang beragama Islam, keredaan itu merupakan satu perkara yang penting, ya, dan menjadi pokok kepada keimanan kita. Betul. Dan akidah kita. Jadi sebab itu dalam soal ini, yang reda pun, yang menang pun patut reda. Janganlah balas dendam. Yang kalah reda. Jadi kuranglah masa nak memikir pasal dendam, terimalah keputusan. Saya nak bangkitkan juga satu isu yang perlu diperhati ataupun dihayati oleh ahli-ahli UMNO secara keseluruhannya lah. Kalau kita lihat kembali, imbas kembali kepada keputusan PRU yang ke-15, kita tahu UMNO mengalami satu kedudukan yang cukup tidak dijangkakan lah. Keputusan pilihan raya itu sendiri tidak memihak kepada UMNO, dan ramai yang
mengatakan bahawa ini akibat daripada kehilangan sokongan pengundi terhadap UMNO, terutamanya orang-orang Melayu sendiri terhadap UMNO. Jadi apakah Tan Sri melihat bahawa melalui selesainya pasca pemilihan UMNO baru-baru ini, semangat perpaduan itu harus diperkukuhkan di kalangan ahli-ahli UMNO, terutamanya dalam menarik semula sokongan daripada pengundi-pengundi orang Melayu khususnya? Tan Sri. Kepada saya, kalau dilihat kepada persaingan dalaman, ya, ini akan melihat kepada buruk baik kita sebagai pemimpin dan ahli UMNO. Jadi kalau kita nampak tidak mengamalkan benda-benda yang buruk, seperti menggunakan wang, menggunakan imbuhan, sungguhkan dan sebagainya, dan kita patuh kepada tata etika, kita dah ada tata etika. Jadi orang akan melihat, pertamanya, sama ada pemilihan ini bebas, telus, ataupun berjalan mengikut peraturan. Yang mustahak ialah bahawa kita sebagai sebuah parti yang besar, kita mempunyai peraturan-peraturan. Kita ni rules based. Ya? Jadi kalau yang bertanding ikut peraturan ni, tak akan ada masalah. Dan keinginan nak tahu tentang apa yang berlaku dalam pemilihan UMNO kali ini masih agak tinggi. Orang nak tahu macam mana si Anu ni, dia berjaya ke tidak, mengapa dia sebagai menteri dia tak berjaya, mengapa orang ni berjaya. Dan kalau akhir selepas pemilihan ini kita mentengahkan pemimpin-pemimpin yang boleh mempunyai boleh ada potensinya, ya, ada, umpamanya kita lihat, tentulah kita kena lihat kepada kalangan yang utama di peringkat pemuda. Saya lihat umpamanya ketua pemuda yang dipilih, Dr. Akmal Saleh, wataknya bagi saya lah sungguh menarik, dan dia melakukan perkara yang ramai ketua pemuda yang dalam parti-parti yang lain tidak boleh melakukan, ya. Umpamanya dia terlibat sebagai seorang penterjemah dalam kepada pasukan Malaysia yang pergi ke Ukraine, bersabit dengan MH17, ya. Dia menawarkan diri. Dan dia, walaupun ini kawasan perang, ya, maknanya dia berani menawarkan diri, sanggup menjadi sukarela dalam satu keadaan yang amat bahaya. Ini satu watak yang belum lagi orang ketahui, ya. Tetapi dia menjadi ketua pemuda, dan sebab itu pada saya lah dia melihatkan bahawa kepimpinan UMNO yang ada mempunyai potensi untuk diterima sebagai pemimpin masyarakat dan negara, ya. Dan sebab itu kita kena maknanya kena perkenalkan pemimpin-pemimpin baru di dalam UMNO. Kalau kita tengok kepada Majlis Tertinggi sendiri, hampir setengah, ya, hampir setengah merupakan muka baru. Dan 33% tak silap saya, 1/3 muka baru. Dan kalau kita lihat kepada peringkat bahagian pula, yang ada maklumat kepada saya ialah 30 di peringkat bahagian 33% perubahan muka baru di peringkat bawah ni, ya, di peringkat akaun B 33%. Johor sendiri daripada 26 bahagian 11 ketua bahagian yang baru, ya. Mana perubahan itu juga bukan berlaku di peringkat atas, tetapi di peringkat bawah. Ini orang tak nampak kan, pasal tak dihujahkan atau diwawarkan. Tetapi dalam proses pemilihan kita lihat bahawa bukannya yang asyik muka tu je, ya, adanya perubahan. 1/3 merupakan muka baru, ketua bahagian yang baru, dan dari peringkat Majlis Tertinggi, ya, seperti saya kata, Majlis Tertinggi 11 daripada 25, ya, maknanya hampir setengah, yang menjadi anggota baru yang menang di peringkat Majlis Tertinggi. Kita belum lihat lagi mereka yang akan dilantik, ya. Jadi ini tugas kepimpinan parti di peringkat presiden untuk memikirkan bahawa dalam kaedah
dalam kaedah kita akan berhadapan dengan pilihan raya yang ke-16 dengan berlatarkan kepada kejayaan yang agak kurang cemerlang ya, dalam PRU ke-15, kenalah dipertengahkan wajah-wajah baru. Betul. Dan juga mereka yang mempunyai kelebihan ya, supaya adanya penerimaan, adanya keterujaan sedikit terhadap UMNO itu sendiri. Okey. Baik, kita di penghujung sebenarnya. Tan Sri, sayang sekali tinggal 2 minit saja lagi masa. Serangka ringkasnya lah, Tan Sri, apakah dengan selesainya pemilihan UMNO ini dan kemudiannya UMNO juga berada bersama-sama dengan kerajaan yang sedia ada sekarang ini, apakah Tan Sri melihat bahawa dalam pemilihan ataupun dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung tak berapa lama lagi ini, apakah Tan Sri yakin bahawa UMNO dan rakan-rakan dalam Pakatan Harapan sendiri akan mempunyai sesuatu yang menarik sebenarnya? Sebenarnya bagi saya lah, walaupun ramai orang yang agak pesimis dan tidak mempunyai harapan yang tinggi, tetapi kalau saya fikirkan, bila ada pilihan raya yang akan datang di peringkat negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah, warna yang akan kelihatan ialah 2 warna yang biasa, iaitu hijau dan biru. Mana macam dulu. Dan nak dikatakan adanya intervensi daripada warna merah ataupun warna biru muda, saya ingat tak tepat lah. Pasal kalau ada pun mungkin warna oranye kan, yang akan ada di Kelantan dan Terengganu dan Kedah ya. Di negeri seperti Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan dan Selangor akan bercampur lebih kurang macam dahulu ya, adanya hijau, adanya biru gelap dan biru Barisan Nasional, adanya juga warna merah yang datangnya daripada Pakatan Harapan dan sebagainya. Dan keadaan sebenarnya tak boleh dalam politik ni, kita tak boleh kata semalam akan menentukan keadaan yang sama bagi hari ini. Betul. Ada pemimpin politik yang kata seminggu itu pun masa yang lama dalam politik. Ya. Jadi apatah lagi kalau ia berlaku, pilihan raya itu sudah akan berlaku dalam bulan Ogos, sedangkan kita mengadakannya dalam bulan Mac Mac. Jadi maknanya masa itu agak lama, dan perubahan itu kita tak boleh kata juga keadaan yang sama. Okey. Pengundi umur 18 ke bawah yang ke atas ni akan menentukan ya, dan media sosial dan kewangan dana yang lebih akan memilahnya. Okey, Tan Sri, kita terpaksa berpisah di sini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Tan Sri Shari Samad kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan tentunya terima kasih juga kepada anda yang memberikan tumpuan bersama kami di Ruang Bicara. Dan jangan lupa, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.